Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung daripada tajuk elektrik. Sebelum cuti hari itu. Hari ini kita akan sambung dengan subtopik kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Elektrik mempunyai pelbagai kegunaan. Walau bagaimanapun, kecuaian dalam pengendalian peralatan elektrik adalah sangat berbahaya. Kecuaian itu maksudnya macam kelalaian kamu lah. Yang berikut ialah contoh kecuaian dalam pengendalian peralatan elektrik. Kita nak tengok apa kesan daripada kecuaian dalam pengendalian peralatan elektrik. Kesan yang pertama adalah renjatan elektrik. Bila kamu menyentuh suis atau peralatan elektrik dengan tangan yang lembab ataupun basah, kamu akan mudah terkena renjatan elektrik. Kemudian masukkan objek bersifat konduktor elektrik ke dalam soket. Apa maksud konduktor elektrik? Konduktor elektrik maksudnya boleh mengalirkan arus elektrik. Bila tengok pada gambar ni, bila kamu nak pasang plug yang dua kaki macam ni, automatik kamu akan ambil benda macam gunting ataupun pen ataupun lidi, kamu akan jolok dekat lubang yang atas supaya kamu dapat masukkan plug kaki dua ni kan. Ini adalah satu benda yang berbahaya ya. Kalau kamu nak menggunakan peralatan, kamu perlu menggunakan peralatan yang penebat elektrik, iaitu peralatan yang tidak boleh mengalirkan elektrik seperti lidi, kayu ke ataupun barang yang plastik. Barulah tidak terkena renjatan elektrik. Kita tengok kesan akibat kecuaian yang kedua adalah litar pintas. Bila kamu gunakan peralatan elektrik, kamu kena cek wire elektrik kamu, adakah ia masih keadaan elok ataupun rosak. Kalau rosak macam dalam gambar ni, dia menampakkan wire kat dalam tu kan. Jadi kamu perlu cepat-cepat tukar wire kamu. Sebab apa? Lapisan luar pada wire tersebut telah rosak. Membuat penyambungan yang berlebihan pada satu soket. Satu soket elektrik hanya sesuai untuk satu peralatan elektrik saja. Kalau kamu gunakan soket alternatif macam ni, soket 4 segi ni, supaya kamu dapat guna banyak barang elektrik kan. Ni adalah satu amalan yang agak berbahaya. Pernah terjadi juga kat rumah saya pernah guna soket 4 segi macam ni. Bila saya guna, mungkin peralatan elektrik tersebut telah menggunakan lebih banyak tenaga elektrik, kemudian soket ni terjadi litar pintas dan dia terbakar. Itu bahaya lah. Kesan kecuaian yang ketiga ialah kebakaran. Bila kamu menggunakan peralatan elektrik, kamu kena gunakan dengan betul. Tengok serika ni. Bila kamu tak mahu guna ataupun kamu nak pergi ada hal lain, kamu tengah iron baju, bila kamu ada hal lain, kamu kena letakkan serika kamu dengan betul. Kamu jangan tinggal serika kamu di atas baju kamu ataupun tempat yang berkain. Kalau terlalu lama, haba daripada serika tu akan menyebabkan kebakaran. Seterusnya, membiarkan peralatan elektrik dicas terlalu lama. Macam telefon. Ada juga macam kalau telefon dia tak ada bateri, dia pergi cas. Kemudian sambil dia charge tu, dia guna telefon, dia main game apa semua. Lama-lama haba daripada telefon tu dia akan meningkat dan akan menyebabkan kebakaran. Tengok tajuk yang seterusnya, mengendalikan peralatan elektrik dengan
selamat. Okey, kita nak tengok macam mana kita nak kendalikan peralatan elektrik kita dengan selamat. Apabila kita terkena arus elektrik secara berlebihan, kita akan mengalami kecederaan dan boleh membawa maut. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Okey, kalau kamu pernah dengar sebelum-sebelum ni, saya tak ingat berapa tahun yang lalu, ada kisah di mana dia mengecas telefon bimbit. Okey, kemudian telefon bimbit tu dicas dengan sangat lama, kemudian telefon tu meletup. Bahaya tu nah. Okey, kita tengok macam mana kita nak kendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Okey, yang pertama, peralatan elektrik yang rosak hendaklah dibaiki oleh pihak yang bertauliah. Kalau barang elektrik kamu ada suis ke rosak, jangan cuba-cuba nak repair sendiri. Kamu perlu dapatkan bantuan daripada orang yang lebih arif ataupun orang yang dalam bidang dia. Okey. Kemudian pastikan tangan kering semasa menyentuh suis. Kalau nak tutup suis lampu ke, nak buka suis lampu ke, nak pasang plug apa-apa ke, pastikan tangan kamu kering. Sebab bila tangan kamu basah, dia senang terkena renjatan elektrik. Okey, kemudian kamu perlu sambungkan hanya satu plug pada satu soket. Okey, tengok kat gambar ni. Satu soket ni ada satu plug saja. Okey, yang ni salah nah. Satu soket ni ada banyak sangat plug. Ni adalah berbahaya. Ini boleh menyebabkan litar pintas. Okey, kemudian yang seterusnya, suis pada soket perlu dimatikan sebelum mencabut plug daripada soket. Okey, kamu nak cabut peralatan elektrik kamu tutup dulu suis dia. Tutup suis dia, barulah kamu cabut plug tu. Baru selamat. Okey, yang terakhir, wayar yang rosak perlu digantikan dengan wayar yang baru. Okey, kalau wayar kamu rosak, lapisan penebat kat luar tu rosak kan. Kalau macam kamu letak selotip macam ni bahaya lah. Okey, kadang-kadang boleh juga terkena renjatan elektrik. Kamu terpegang dekat kawasan ni, kamu terkenalah renjatan elektrik. Okey, saya pernah kena wayar kat rumah saya. Okey, dia rosak. Okey, tak sengaja tersentuh kat bahagian wayar yang tak rosak tu, memang saya terkena renjatan elektrik, sakit lah. Jadi saya harap kamu dapat amalkan langkah-langkah keselamatan. Okey, langkah-langkah yang selamat untuk mengendalikan peralatan elektrik. Cuba kamu praktikkan dalam kehidupan kamu seharian kat rumah tu. Saya tahu kat rumah tu ada yang dah ada telefon bimbit, suka main game. Jadi tolong amalkan cara yang selamat lah untuk kendalikan peralatan elektrik kamu. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, kita dah habis unit 5 tajuk elektrik. Okey, sekian. Terima kasih.